Ketika Alkitab untuk khotbah adalah pada Kejadian 6 ayat 16 hingga 18. Buat lalu bancahaya bagi batera itu dan semua binaan mesti ada ruang sahasta dari bahagian tertinggi batera. Pasang pintu batera pada rusuknya. Buatlah batera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Ketahuilah, aku akan mendatangkan banjir untuk melanda bumi demi memusnahkan semua makhluk yang bernyawa di bawah langit dan semua hidupan di bumi akan mati. Akan tetapi aku mengikat perjanjianku dengan kamu. Kamu beserta anak-anakmu, isterimu dan isteri anak-anakmu akan masuk ke dalam batera itu. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mami dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadat ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-99. Tuhan telah menyatakan bahan, ukuran dan struktur batera Nuh dan semua ini mempunyai makna rohani. Tuhan menanamkan makna rohani pada setiap sudut batera itu, menunjukkan bagaimana Nuh dan keturunannya harus hidup pada masa depan, serta apa yang harus dipelajari dan diingat oleh mereka. Maksud saya adalah bahawa selepas penghakiman banjir besar, umat manusia akan terus berkembang biak dan tersebar ke seluruh dunia. Dan Tuhan telah mencatatkan semua ini untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Bersambung daripada khotbah yang lalu, marilah kita meneliti ayat 16. Buat lalu bancahaya pada batera itu dan semua binaan mesti ada ruang sahasta dari bahagian tertinggi batera. Pasang pintu batera pada rusuknya. Buatlah batera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Mengapakah Tuhan mencatatkan perkara-perkara ini dengan begitu terperinci dalam Alkitab? Hal ini kerana semuanya mengandungi makna rohani yang penting. Selepas berakhirnya penghakiman, garis keturunan manusia bermula semula melalui keturunan Nuh. Mereka akan beranak cucu dan memenuhi bumi. Sama seperti tingkap dan pintu dibuat pada batera, keturunan Nuh juga harus membuka pintu kepada dunia. Hanya kerana kita percaya kepada Tuhan, kita tidak sepatutnya menutup pintu kita rapat-rapat terhadap dunia. Sebaliknya, kita harus membukanya luas. Namun begitu, kita tidak boleh bercampur dengan dunia. Perintah batera itu mesti dilapisi dengan gegala di bahagian luar dan dalamnya. Juga bermaksud kita mesti benar-benar dipisahkan daripada dunia dan tidak dicemari olehnya, tetapi tetap membuka tingkap kita dan menjalankan peranan sebagai cahaya dan garam dunia. Kita tidak seharusnya berpaling daripada dunia yang gelap dan penuh dosa, tetapi harus secara aktif memancarkan cahaya rohani untuk mengusir kegelapan. Di tempat di mana kejahatan berleluasa, kita harus memainkan peranan menyucikan seperti garam. Jika gereja dan orang percaya berpaling daripada dunia semata-mata untuk memisahkan diri, siapakah yang akan memberitakan Injil dan bagaimana kerajaan Tuhan akan berkembang? Kita perlu mencontohi pemikiran dan sikap Rasul Paulus. 1 Korintus 9 ayat 19 hingga 21 menyatakan, 고린도전서 9장 19절에서 22절에 보면 사도 바울은 Aku orang mereka, bukan hamba sesiapa, tapi aku memperhambakan diri kepada semua orang supaya aku dapat menawar hati ramai orang. Bagi orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi supaya aku dapat menawar hati orang Yahudi. Bagi orang terikat kepada Taurat, aku berlaku seperti orang terikat kepada Taurat. Padahal aku tidak terikat kepada Taurat. Aku berbuat demikian supaya aku dapat menawar hati mereka. Bagi orang yang tidak terikat kepada Taurat, aku berlaku seperti orang yang tidak terikat kepada Taurat. Aku berbuat demikian supaya aku dapat menawar hati mereka. Ini tidaklah bermakna aku tidak taat akan hukum Allah. Sebenarnya aku dikuasai oleh hukum Kristus. Apabila iman mencapai tahap ini, anda memperoleh kebebasan iman, iaitu kebebasan daripada hukum. Oleh itu, anda mampu melakukan hal ini kerana anda dapat membezakan dan tepat antara yang baik dan yang jahat, serta memahami firman Tuhan dan kehendaknya dengan jelas. Jika tidak, anda boleh menjadi sasaran kritikan. Namun begitu, Rasul Paulus telah mencapai tahap iman yang memberinya kebebasan dalam segala hal.
kerana dia telah masuk jauh ke dalam roh. 깊이 들어가 있는 분이기 Kebebasan 때문에 untuk tidak makan 여기에도 daging di 자유함, tempat 여기에도 tertentu 자유함, dan kebebasan untuk 다 makan daging 자유함을 di 가질 수 tempat 있는 그런 lain. 믿음이 된 거예요. Memakan daging yang dianggap najis melanggar 어디 가면 hukum, 고기 안 bukan? 먹을 자유함, 어디 가면 Namun 고기 begitu 먹어도 Rasul 되는 Paulus 자유. boleh memakannya. Mengapa? Kerana imannya sudah mencapai tahap tersebut, maka dia 가정처럼 memperoleh 고기 먹으면 kebebasan 율법에 daripada 저촉되죠? hukum. 그러면 사도 바울은 먹을 수 있어요. Walau bagaimanapun dia tidak memakannya di hadapan orang mengenal hukum Taurat, iaitu orang 율법의 Yahudi, 자유함을 얻는 거예요. supaya tidak menyebabkan mereka tersandung. 그러지만 또 율법을 아는 자들, 유대인들이 있는 자리에서는 또 안 먹는다 이 말이에요. 그들을 실족시키지 않기 위해서. Ayat 22 juga 율법 menyatakan, 없는 자들을 얻고자 함이라. 약한 bagi mereka yang 자들에게는 lemah, 내가 aku berlaku 약한 lemah 자와 untuk 같이 된 것은 untuk menawang hati 약한 mereka. 자들을 얻고자 Aku 함이라. menjadi segala-galanya 여러 kepada semua 사람에게 orang, 내가 supaya 여러 dengan sedaya 모양이 upaya 된 aku 것은 dapat menyelamatkan seramai 아무쪼록 mungkin. 몇몇 사람들을 구원코자 함이니 했습니다. 사도 Untuk 바울은 menyelamatkan 한 walaupun 사람이라도 seorang 더 lagi, Rasul 구원하고자 Paulus 이처럼 mendekati 각 setiap 사람에게 individu dengan cara yang sesuai dengan 맞는 mereka 모습으로 다가가 dan memberitakan 복음을 Injil. 전해주세요. Dia tidak 자신이 memaksa 전하는 orang untuk 복음이 menerima 좋은 hanya 것이라 kerana 하여 Injil yang diberitakannya 강압적인 itu 자세를 baik. 취하는 것이 아니었습니다. Sebaliknya, dia terlebih dahulu memahami keadaan dan situasi setiap orang supaya Injil dapat meresap ke dalam hati mereka. 먼저 이해했죠. Saya berharap anda juga akan menjadi cahaya dunia dengan cara yang sama. 세상의 빛이 Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 바랍니다. 14, 예수님께서는 마태복음 5장 14절에 kamu ialah cahaya dunia ini. 세상의 빛이라 말씀하셨습니다. Hal ini bermaksud bahawa kita bukan saja harus bersinar dalam gereja, tapi juga menjadi cahaya di dunia. Adakah anda berbuat baik di gereja tetapi bertindak seperti orang duniawi di rumah atau di tempat kerja? Hal itu tidak sepatutnya berlaku. Cahaya lilin yang menyinari sekelilingnya tidak hanya menyinari satu tempat saja. Begitu juga dengan orang-orang kudus yang memainkan peranan sebagai cahaya. Jika mereka bersinar di gereja, cahaya itu tidak akan padam di rumah atau dalam keluarga mereka. 집이나 가정에서도 빛이 꺼지지 않습니다. 예수님께서는 마태복음 5장 Dalam Matius 5 ayat 16, 16, Yesus berkata, bila cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di syurga. Inilah cara untuk menjadi cahaya dunia. Perbuatan baik ialah cara untuk memuliakan Tuhan. Perbuatan baik yang ditunjukkan oleh orang kudus adalah cahaya yang menerangi dunia. 성도들이 보여주는 착한 행실이 곧 세상을 비추는 빛이라는 뜻입니다. Jika orang percaya menunjukkan tingkah laku yang baik yang tidak dapat ditiru oleh orang duniawi, mereka akan diakui dengan pemikiran sesungguhnya orang Kristian berbeza. Hasilnya Tuhan Bapa menerima kemuliaan. Inilah kehendak Tuhan Bapa yang menjadikan pintu dan tingkap pada batera itu. Seterusnya saya akan menjelaskan makna rohani di sebalik Tuhan memerintahkan agar batera itu dibina dengan 3 tingkat, atas, tengah dan bawah. Hal ini bermaksud bahawa anda harus sentiasa mengingat Tuhan Trinity dalam hati dan tidak pernah berpaling daripadanya. 3 tingkat bagi batera itu menunjukkan bahawa sejarah pemupukan manusia secara umumnya dibahagikan kepada 3 era. Pertama ialah era Tuhan Bapa, di mana Tuhan sendiri melaksanakan pekerjaannya, iaitu zaman perjanjian lama. Seterusnya ialah era Tuhan Yesus, di mana Yesus datang ke bumi sebagai pengelamat dan melayani. Akhir sekali ialah era Roh Kudus, iaitu tempoh dari kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus sehingga pemupukan manusia selesai. Pada masa ini, sebagai titik perubahan dalam pemupukan manusia melalui penghakiman banjir, Tuhan telah dengan jelas menunjukkan bahawa Tuhan Trinity ialah penguasa sejarah melalui struktur batera. Saudara-saudara yang saya kasih, setelah menyatakan reka bentuk batera kepada Nuh, Tuhan Bapa sekali lagi menyatakan bahawa dia akan menghakimi dengan banjir. Ayat 17 menyatakan, ketahuilah, aku akan mendatangkan banjir untuk melanda bumi demi memusnahkan semua makhluk yang bernyawa di bawah langit dan semua hidupan di bumi akan mati. Hal ini sekali lagi menjelaskan betapa dahsyatnya penghakiman yang akan datang. Tuhan berfirman bahawa dia akan memusnahkan semua makhluk yang bernyawa. Semua yang bernyawa termasuk manusia kecuali keluarga Nuh yang berjumlah 8 orang, serta semua binatang darat dan burung.
kecuali binatang di dalam air. Saya telah menjelaskan sebab Tuhan turut memusnahkan semua binatang. Hal ini kerana binatang di darat dan burung di langit pada masa itu berkait rapat dengan kejatuhan manusia. Terdapat banyak keadaan di mana manusia membuat berhala berdasarkan bentuk binatang dan menyembahnya. Hal ini seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 23. 바로 사람들이 짐승의 형상을 본따 우상을 만들어 경배하는 일이 많았던 것입니다. Mereka berpaling daripada kemuliaan Allah yang kekal abadi, lalu menyembah patung-patung yang diperbuat daripada seperti bentuk manusia yang fana, burung, haiwan berkaki empat dan binatang yang menjalar. Selain itu, kerana binatang dan burung merupakan milik manusia, Tuhan memusnahkan binatang dan burung bersama manusia. Secara ringkasnya, Tuhan menganggap binatang dan burung turut bertanggungjawab. Kita perlu memberi perhatian kepada bahagian segala yang ada di bumi akan binasa. Hal ini tidak sekadar bermaksud bahawa Tuhan ingin memusnahkan semua manusia dan binatang yang hidup di darat pada masa itu. Ia juga menunjukkan bahawa Tuhan ingin memusnahkan sepenuhnya asas kehidupan manusia. Ketika ini membolehkan kita membayangkan perubahan besar yang berlaku pada bumi akibat banjir pada masa itu. Sama seperti paras air meningkat apabila kita menuangkan air ke dalam cawan, bumi tidak hanya tenggelam secara perlahan seperti itu. Bumi mengalami perubahan tektonik yang sangat besar akibat banjir. Akibatnya bumi selepas banjir berada dalam keadaan yang sangat berbeza daripada sebelumnya. Bentuk muka bumi dan geografi berubah sepenuhnya, dan iklim serta ekosistem juga berubah dengan ketara. Bagaimana bentuk muka bumi boleh berubah sebegini akibat banjir? 기후도 바뀌었지요. 생태계 환경도 무척 달라졌습니다. 홍수로 인해 지형이 어떻게 바뀔 Kejadian 7 ayat 24 menyatakan, selama 150 hari banjir berluasan di muka bumi. Tempoh hujan ialah 40 hari, tetapi tempoh seluruh bumi ditenggelami air sepenuhnya ialah 150 hari. Ia mengambil masa 150 hari lagi atau lebih untuk air surut sepenuhnya dan tanah menjadi keras semula. Apakah yang berlaku apabila seluruh bumi ditenggelami air selama 150 hari? Kekuatan air sangat dahsyat. Bayangkan jika ratusan tang air dicurahkan di satu tempat dan membiarkannya meletus. Dinding bangunan boleh runtuh dan lebih daripada itu, apabila air memenuhi seluruh bumi bergerak dengan kuat, plak bumi akan bergegar. Pulau-pulau yang sedia ada boleh hilang dan yang baru terbentuk. Gunung boleh lenyap dan muncul semula di tempat lain. Dan perubahan tektonik yang besar akan berlaku. 어떤 산이 솟아나기도 하고 별의별 지각 변동이 일어납니다. 무르 위력이 거의 큰데 이것이 하루 이틀도 아니고 150일 창일했으니 memandangkan kuasa air begitu besar dan ia bergelora selama 150 hari, bukan sekadar 1 atau 2 hari. Bayangkan perubahan tektonik akan berlaku. Adakah permukaan bumi tenang seperti tasik yang tidak berombak? Tidak sama sekali. Bumi berada di antara matahari dan bulan, maka daya tarikan graviti saling bertindak antara ketiga-tiganya. Air yang meliputi bumi akan membonjol pada kedua-dua sisi akibat tarikan graviti matahari dan bulan. Di sini bumi berputar 1 kali pada setiap hari. Apabila bumi berputar, air kekal pada tempatnya oleh graviti, menyebabkan air itu menyapu dan berputar mengelilingi bumi. Air yang menyapu seluruh bumi ini meruntuhkan tempat-tempat tinggi seperti gunung. Apabila air itu meruntuhkan tanah dan menemui kawasan yang rendah dan luas, ia akan menimbulkan tanah itu ke dalam garisan yang panjang. Fenomena ini berlaku di seluruh dunia selama 5 bulan. Akibatnya kebanyakan
dan tamadun yang wujud sebelum banjir telah dimusnahkan. Apabila air surut terbentuklah lanskap baharu yang berbeza daripada sebelumnya. Hari bermaksud bahawa Tuhan akan sepenuhnya memusnahkan asas kehidupan manusia yang terdahulu. Saudara-saudara yang saya kasihi, ayat 18 menyatakan, akan tetapi aku mengikat perjanjianku dengan kamu. Kamu beserta anak-anakmu, isteri muda, isteri anak-anakmu akan masuk ke dalam bahtera itu. Perjanjian yang dimasukkan oleh Tuhan di sini adalah bahawa dia akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya daripada penghakiman banjir dan melalui mereka sejarah baharu pemupukan manusia bermula. Tuhan menyatakan tekadnya kuat untuk pasti melaksanakan kehendak-Nya dan berfirman, aku mengikat perjanjianku dengan kamu. Tuhan melaksanakan perjanjian yang ditekamnya dalam namanya sendiri hingga ke akhirnya. Tidak kira apa-apa yang berlaku. Hal ini seperti yang tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Bukan anak manusia sehingga dia mengisah dan berubah fikiran. Jika dia berfirman, tidak akankah dia lakukannya? Jika dia berbicara, tidak akankah dia laksanakannya? Tuhan Bapa ialah Tuhan yang menunaikan janjinya dengan sangat setia. Dia melaksanakan setiap firman yang tertulis dalam Alkitab yang tepat tanpa mengabaikan satu pun perkataan dan menghakimi dengan tepat seperti yang telah difirmankan. Tambahan pula Tuhan sendiri berfirman dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman yang ku sampaikan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Namun begitu, hari ini tidak bermaksud bahawa dia menggunakan kuasa mutlak secara sewenang-wenangnya untuk melaksanakan firman-Nya. Dia melakukan segala sesuatu dalam keadilan. Dia bertindak dalam kebenaran supaya iblis tidak mempunyai alasan untuk melemparkan tuduhan. Dia membuat persiapan sejak awal untuk menyempurnakan kehendak-Nya dan mengatur keadaan serta persekitaran. Tuhan juga telah membuat persiapan sejak lama untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya daripada penghakiman banjir besar. Tuhan membolehkan nenek moyang Nuh menerima rahmat-Nya dari generasi ke generasi, menjadikan mereka orang yang takut akan Tuhan. Nuh mewarisi iman kepada Tuhan daripada nenek moyangnya. Nuh sendiri hidup terpisah daripada dunia yang berdosa dengan takut akan Tuhan. Hal yang sama juga berlaku kepada isterinya, anak-anaknya dan menantu-menantunya. Mereka tidak diselamatkan hanya kerana mereka keluarga Nuh. Mereka sendiri mendengar ajaran Nuh dan mengikuti kehendak Tuhan seperti yang disampaikan oleh Nuh. Hasilnya mereka juga memperoleh iman untuk diselamatkan daripada penghakiman banjir besar. Oleh sebab itu Tuhan dapat mengadakan perjanjian dengan Nuh. Hakikatnya adalah bahawa apabila Tuhan membuat perjanjian itu terbina hanya apabila pihak menerimanya juga memenuhi perbenaran yang sepatutnya. Sebagai contoh, lihatlah orang Israel yang keluar dari Mesir. Tuhan memimpin mereka keluar dari perhambaan di Mesir dan berjanji untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. Namun begitu, orang yang pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan ialah generasi kedua. Adakah hari yang bermaksud Tuhan tidak membuat janji kepada generasi pertama? Dia tetap membuat janji itu. Namun begitu, generasi pertama tidak dapat memasukinya. Sebaliknya, generasi kedua yang tidak menerima janji Tuhan secara langsung, yang akhirnya masuk. Antara generasi pertama yang keluar dari Mesir menerima janji Tuhan, hanya Yosua dan Kaleb yang memasuki tanah Kanaan. Oleh itu, adakah Tuhan mungkir janji? Tidak. Tuhan tetap setia menunaikan janjinya. Namun begitu, kebanyakan generasi pertama itu tidak dapat mempercayai janji Tuhan dan meragukannya. Apabila kesukaran datang, mereka bersungut dan mengeluh terhadap Tuhan. Sebaliknya, hanya Yosua dan Kaleb yang percaya kepada janji Tuhan hingga akhir. Mengenai hal ini, Bilangan 32 ayat 11 hingga 12 menyatakan, sesungguhnya tiada seorang pun daripada orang yang berumur 20 tahun ke atas saat keluar dari Mesir akan melihat tanah yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kerana mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Tiada seorang pun daripada mereka
akan melihat tanah itu kecuali Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua anak Nun. Kerana kedua-duanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Akhirnya Kaleb memperoleh kawasan pegunungan Hebron yang telah dilihatnya semasa ekspedisi pertamanya ke Tanah Kanaan dan menjadikannya sebagai warisannya bagi generasi-generasi yang akan datang. Iman yang teguh dan tidak berubah disertai oleh pembenaran yang sempurna seperti ini memungkinkan seseorang benar-benar menerima janji Tuhan. Sudah tentu Musa juga tidak meragui janji Tuhan, tapi dia harus memikul tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Apabila Musa memimpin umat itu hingga ke sepadan Tanah Kanaan dan menyelesaikan misinya, dia memasuki syurga, tempat perhentian yang jauh lebih baik daripada Tanah Kanaan. Dalam Yehezkiel 36 ayat 36 hingga 37, Tuhan juga berfirman kepada umat Israel, maka sakit-baki bangsa-bangsa di sekelilingmu akan tahu bahawa Aku, Tuhan, telah membangunkan kembali yang sudah terbongkar dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku, Tuhan, telah berfirman dan akan melaksanakannya. Beginilah firman Tuhan Allah, Aku pun akan membolehkan keturunan kaum Israel memohon hal yang akan kulakukan ini bagi mereka. Demikianlah Tuhan Bapa ialah Tuhan yang setia menepati janjinya. Namun begitu kita harus faham bahawa janji itu hanya menjadi kenyataan apabila penerimanya juga percaya dan sepenuhnya dan berdoa hingga akhirnya. Hal yang sama berlaku kepada orang telah menerima kemampuan dan kuasa Tuhan. Ia tidak berguna jika penerimanya tidak percaya kepadanya. Semuanya sia-sia jika anda tidak mempunyai hubungan iman dengan Tuhan. Bagi orang yang telah percaya, kuasa Tuhan diberikan itu sentiasa bertumbuh dalam diri mereka pada masa ini. Maksudnya mereka sendiri dapat merasakan kuasa itu bertambah setiap kali mereka berdoa. Kemampuan diberikan kepada orang masuk ke dalam roh dan kuasa Tuhan diberikan kepada orang masuk ke dalam roh penuh. Hal ini berdasarkan Alkitab. Dalam Markus 9 ayat 23, Yesus berkata, segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Selain itu, dalam Markus 16 ayat 17 hingga 18, dia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Dan pelbagai contoh tanda diberikan. Walaupun Alkitab hanya menggunakan istilah orang percaya, kita tahu bahawa terdapat tahap-tahap iman. Untuk menerima kemampuan, anda harus masuk ke dalam roh, iaitu pada tahap iman keempat. Dan untuk menerima kuasa, anda harus masuk ke dalam roh penuh, iaitu pada tahap iman kelima. Namun begitu hanya kerana anda telah masuk ke dalam roh atau roh penuh, kemampuan dan kuasa itu tidak diberikan secara automatik. Anda mesti berdoa dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan Bapa sehingga anda menerimanya. Orang yang telah masuk ke dalam roh dan roh penuh sangat mengasihi Bapa sehingga mereka rindu untuk melaksanakan kehendak-Nya. Apa yang diinginkan oleh Bapa adalah supaya banyak jiwa memperoleh keselamatan. Apabila anda berusaha dan tekun untuk hal ini, anda akan dengan jelas merasakan bahawa anda memerlukan kuasa yang lebih besar daripada Tuhan Bapa. Anda akan menyadari bahawa mengubah hati seseorang tidak mungkin dicapai hanya dengan kemampuan dan kebijaksanaan manusia. Dengan cara ini, orang sungguh-sungguh mencari kasih kepada Tuhan Bapa dan kasih kepada jiwa-jiwa akhirnya dapat menerima kuasa tersebut. Definisi rohani bagi kemampuan ialah kuasa yang mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Maksudnya kemampuan itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia, tetapi merupakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Oleh itu, definisi rohani kemampuan ialah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tapi dapat dilakukan oleh Tuhan. Jika anda menerima kuasa, tiada yang mustahil dan anda dapat melakukan segala sesuatu dalam kehendak Tuhan. Untuk menerima kemampuan ini, walaupun anda telah masuk ke dalam roh, anda perlu mengumpulkan doa dan penuh semangat yang tidak terhitung banyaknya. Walaupun anda sudah menerima kemampuan itu, apabila anda berdoa dan sungguh-sungguh, pekerjaan kuasa itu dapat menjadi seperti api roh kudus. Anda memerlukan lebih banyak lagi doa yang bersungguh-sungguh.
하물며 untuk 능력보다 melaksanakan 한 kuasa Tuhan 차원 merupakan 높은 dimensi 권능을 kemampuan yang 행하려면 lebih tinggi. 얼마나 많은 기도를 쌓아야 Kuasa Tuhan juga 하겠는지요. merangkumi autoriti Tuhan. 권능은 권세 있는 능력입니다. Autoriti ialah kuasa 권세 yang 있는 mulia 능력. dan agung yang 능력과 ditetapkan oleh 함께 Tuhan, 권세도 serta 따릅니다. perintah dari 권세는 syurga dalam 하나님께서 lingkungan 정하신 aturan 영이 Tuhan. 의미 있고 Autoriti rohani ini 영광스러운 boleh 힘이요. diibaratkan seperti pedang 하나님의 yang 질서 tajam. 가운데 Sama seperti 위로부터 pedang 난 tajam 하나님은 tidak boleh diberikan kepada 명입니다. kanak-kanak. Autoriti rohani juga tidak 이 diberikan 영적인 kepada sembarangan 권세는 orang. 예리한 칼에 비유할 Tuhan 수 memberikan 있습니다. autoriti kepada 예리한 orang mencabut 칼을 kejahatan dari hati 어린아이들에게 mereka 줄 수 dan mencapai 없듯이 kekudusan. 영적인 권세도 Hal ini bermaksud bahawa 아무에게나 Tuhan 주실 memberikan 수 autoriti 없습니다. kepada orang mengikirkan kejahatan 하나님께서는 dari hati 마음에서 mereka 악을 dan 뽑아버리고 mencapai 성결을 kekudusan 이룬 serta memenuhi 사람에게 diri mereka dengan 선과 kebaikan 사랑을 serta kasih 채운 mengikut 만큼 ukuran 권세를 tersebut. 허락하십니다. 그러니까 권세를 허락할 경우 Biarlah saya membantu 하나님의 anda memahami 마음에서 perbezaan antara 악을 kemampuan dan 뽑아버리고 kuasa. 성결을 이룬 사람에게 Apabila terdapat seorang bapa yang sudah 선과 tua dan 사랑을 seorang 더 anak lelaki 채운 yang kuat, 만큼 anak 권세를 itu lebih kuat 허락하신다 이 dan 말입니다. mungkin lebih bijak daripada 능력과 bapanya. 권세의 차이를 Bukankah seorang anak 이해할 muda 수 berusia 있도록 20-an atau 비유를 들어보겠습니다. 30-an lebih kuat daripada bapanya? 영한 아버지와 건장한 아들이 Hal ini 있을 tidak 때 bermaksud bahawa orang tua itu 아들은 tidak bijak, 아버지보다 힘도 tetapi 세고 mungkin mereka 지혜가 telah 있어요. kehilangan sebagian ingatan 아무래도 mereka. 연로한 아버지보다는 Dari segi 젊은 20대, kemampuan, anak 30대 itu lebih 아들이 hebat. 더 셀 거 아니에요? Namun begitu, siapakah 힘도 mempunyai 세고 autoriti yang lebih 지혜도 besar? 더 있을 거고 Oleh sebab 연로하신 anak 분 itu 지혜가 berada dalam 없다는 게 kedudukan 아니라 yang harus 능력만 taat kepada 상실됩니다. kata-kata bapanya, 이를테면 boleh 능력 dikatakan bahawa si bapa 면을 mempunyai 본다면 autoriti 아들이 yang 더 lebih 큽니다. besar. 그러나 권세는 누가 Dalam 더 keluarga pada 큰가요? masa ini, di mana aturan telah 아들은 rosak, 아버지의 말씀에 anak-anak memandang 순종해야 rendah 하는 terhadap bapa 위치에 mereka. 있기 때문에 아버지의 Oh, ayah tidak 권세가 istimewa 더 크다 pun. 할 수 있습니다. 이게 질서가 잡힌 Mereka tidak lagi 가정이라고 taat 하면 kepada 아버지 권세가 ayah 어느 mereka. 날 질서가 Itu 파괴되는 bukan 가정. gambaran keluarga yang 아버지를 sepatutnya. 우습게 알아버리고 아버지 뭐 별거 아니야. 아버지 말에 Jika 순종도 kita 안 하고. 그런 berbicara tentang 가정이라고 keluarga yang 하면 안 teratur dan 되겠지만 memarua, 그 질서가 있고 autoriti 의미가 있고 bapa 질서가 있는 adalah 가정이라고 mutlak. 하면 아버지 Oleh itu 권세가 boleh 절대적이라는 dikatakan bahawa 거죠. autoriti bapa adalah lebih 아버지의 besar. 권세가 더 크다 할 수 있습니다. 또 다른 예를 Sebagai contoh lain, 들어보겠습니다. pada zaman 옛날 pemerintah 왕정 monarki 시대 dahulu, 대구구 apabila 사신의 seorang 왕명을 utusan dari 가지고 negara yang 속국에 berkuasa 가면 datang ke negara 왕과 같은 naungannya 대우를 받습니다. dengan membawa perintah diraja, 사실은 자신이 dia akan 가진 dilayan seperti 권세로 seorang raja. 이런 대우를 받는 것이 Hal ini 아니라 bukan kerana dia mempunyai 왕의 autoriti 권세를 tersebut 가지고 secara pribadi, 대신 갔기 tetapi 때문입니다. kerana dia datang sebagai 그러니까 wakil 중국 raja. 황제의 Pada suatu 권세를 ketika 가지고 dahulu, 지금 apabila 우리나라가 또 utusan dari 왕의 China 나라에 datang 왔다는 ke 거예요. Korea, 그러니까 그 dia datang 황제 sebagai wakil 대신 maharaja, 권세를 maka 누린 dia 거예요. harus dilayan dengan 그러니까 penghormatan tertinggi 얼마나 극진하게 dan tidak 대접을 boleh 해야 되고 disinggung. 비유 건드리지 않게 해야 되고 Namun begitu, apabila raja memilih dan 잘해서 menghantar 대접을 해야 seorang 되고 utusan, 한다. dia tidak menghantar sembarangan orang, 단 tapi 왕이 memilih 사실은 sesuai yang layak 선택하여 untuk tugas 보낼 때는 tersebut. 아무나 보내는 Hal yang 것이 sama 아닙니다. berlaku apabila Tuhan 그럴 memberikan 만한 자격을 autoriti 갖춘 rohani kepada 사람을 seseorang. 택하지요. Dia memberikannya 하나님께서 kepada orang yang layak. 누군가에게 영적인 권세를 Adakah 허락해 Tuhan 주실 Bapa akan 때도 memberikan 마찬가지입니다. kemampuan dan autoriti kepada 합당한 sembarangan 자격을 orang? 가진 자에게 허락하시죠. Tidak. 아무에게나 권세를 주시겠습니까? Dia memberikannya 아버지가? kepada orang yang paling 아무에게나 layak. 능력 주고 아무에게나 권세 주시겠습니까? Gabungan antara 합당한 autoriti 자에게 rohani dan 주시는 kemampuan 것이라 이 말이에요. inilah yang 이런 disebut 영적인 sebagai 권세와 kuasa Tuhan. 능력을 겸하는 것이 바로 권능입니다. Sekali lagi, kuasa Tuhan ialah gabungan 권세와 antara kemampuan dan 능력을 autoriti 겸하는 것이 바로 Tuhan. 권능이라 이 말입니다. 권세와 능력 합쳐진 게 권능. 시편 61편 Seperti yang tertulis dalam Mazmur 62 ayat 11, kuasa ialah milik Tuhan. Tuhan Trinity, Bapa, Anak dan Roh Kudus memiliki kuasa ini. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kuasa ini kepada orang yang layak menuju keadilan. Sebagai rujukan, terdapat orang melakukan mukjizat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh kuman walaupun mereka belum disucikan sepenuhnya. Hal ini kerana Tuhan telah memberikan kurnia penyembuhan kepada orang yang telah mengumpulkan dosa, telah mengumpulkan doa yang tidak terhitung banyaknya dengan penuh semangat kerana kasih kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa. Sebagai rujukan, terdapat orang melakukan mukjizat penyembuhan penyakit
yang disebabkan oleh kuman walaupun mereka belum disucikan sepenuhnya. Hal ini kerana Tuhan telah memberikan kurnia penyembuhan ilahi kepada mereka yang telah mengumpulkan doa yang tidak terhitung banyaknya dengan penuh semangat kerana kasih kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa. Kurnia penyembuhan ini adalah untuk menyembuhkan penyakit atau jangkitan yang berbeza daripada kemampuan dan kuasa Tuhan. Tulang yang telah merosot, tulang yang patah dan urat yang terputus dapat disambung kembali dan dipulihkan oleh kemampuan dan kuasa Tuhan. Walaupun seorang hamba Tuhan tidak memiliki kuasa tersebut, jika seorang percaya dan sungguh-sungguh meminta doa dengan iman, kadang-kala Tuhan bekerja melalui iman yang tulus itu. Oleh itu, anda harus membezakan situasi ini kerana ia berada pada tahap yang sama sekali berbeza daripada kuasa Tuhan. Saudara sadari dikatakan bahawa kuasa hanya milik Allah. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan mukjizat. Dalam Matius 10 ayat 1 tertulis, Yesus memanggil 12 orang muridnya lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan. Semua penyakit dan segala kelemahan tanpa kuasa Tuhan, kerana lemah itu tidak dapat dipulihkan. Kelemahan merujuk kepada perkara seperti tulang merosot, kecacatan, polio dan sebagainya. Oleh itu, Tuhan memberikan kuasa untuk menyembuhkan semua penyakit dan semua kelemahan. Lukas 6 ayat 12 mencatatkan bahawa peristiwa ini berlaku selepas Yesus turun dari gunung setelah berdoa sepanjang malam. Yesus terlebih dahulu mempersembahkan doa kepada Bapa untuk memilih dan menetapkan 12 murid yang akan melakukan pekerjaan penuh kuasa bagi pihaknya. Oleh itu, apabila Yesus memilih murid-muridnya, dia berdoa sepanjang malam seperti itu dan kemudian barulah memilih mereka. Dia tidak sekadar memanggil Petrus dan berkata, "Adakah kamu seorang nelayan? Kau pandai menangkap ikan bukan? Jadilah muridku." Sebaliknya, dia berdoa sepanjang malam dan mencari kehendak Bapa. Dan di bawah bimbingan Bapa yang tepat, dia memilih murid-muridnya. Pada masa itu, para murid belum layak untuk menggunakan kuasa itu dengan sendiri. Mereka hanya percaya kepada Yesus dan mengikutinya. Oleh sebab itu, Yesus menegakkan pembenaran di hadapan Bapa dengan berdoa bagi pihak mereka. Hasilnya seperti yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 6. Mereka pun berangkat lalu pergi dari kampung ke kampung untuk menyampaikan Injil dan menyembuhkan orang di mana-mana sahaja. Mereka menyembuhkan orang yang sakit. Dalam Markus 6 ayat 12 hingga 13 tertulis, murid Yesus yang 12 itu pun pergi menyampaikan berita bahawa manusia harus bertaubat. Mereka menghalau banyak roh iblis dan menyapukan minyak pada ramai orang sakit serta menyembuhkan mereka. Para murid juga dapat mengusir roh iblis dan menyembuhkan orang sakit seperti Yesus. Hal ini bukan kerana kemampuan mereka sendiri, tapi kerana mereka menggunakan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Ada sebab mengapa 12 orang itu dipilih sebagai murid Yesus dan sebab mereka dapat melakukan mukjizat bagi pihak mereka. Hal ini kerana mereka mengetepikan hidup mereka sendiri dan mengikuti Yesus hanya kerana mereka percaya kepadanya. Sudah tentu salah seorang daripada mereka, Yudas Iskariot, dipilih melalui ketentuan Tuhan, iaitu untuk memenuhi ketentuan Bapa. Para murid melakukan mukjizat semasa pelayanan umum Yesus. Kemudian apakah yang berlaku selepas Tuhan Yesus bangkit dan naik ke syurga? Markus 16 ayat 20 menyatakan, para muridnya pergi menyampaikan perkabaran Injil di seluruh dunia. Tuhan bekerja bersama mereka, mengesahkan firman dengan iringan tanda-tanda ajaib. Para murid pergi memberitakan Injil ke rata-rata tempat. Ketika mereka memberitakan Injil, Tuhan bekerja bersama mereka. Tuhan Yesus bersama mereka. Mereka tidak bersendirian. Dikatakan bahawa dia mengesahkan firman dengan iringan tanda-tanda ajaib. Tuhan Yesus menjadi saksi bahawa Injil itu adalah benar dan nyata melalui tanda-tanda tersebut. Demikian juga pada masa ini, tanda-tanda harus menyertai seperti ini. Jika anda ialah hamba Tuhan, keajaiban dan tanda-tanda harus mengikuti anda. Oleh itu, Tuhan Yesus pasti mengesahkan firman
melalui tanda-tanda yang menyertainya. 사도행전 43절에는 사도들로 Selain itu dalam 인하여 kisah para rasul 2:43 dinyatakan bahawa banyak keajaiban dan tanda dilakukan melalui para rasul. Tanda dan keajaiban seperti ini harus banyak terjadi dan firman yang disampaikan oleh pemerintah Injil harus diteguhkan oleh kuasa. Jika Tuhan menyertai anda, perkara-perkara seperti ini ialah sesuatu yang semula jadi. Sudah tentu pada waktu itu Tuhan Yesus juga menyertai para murid dalam roh, tapi iman mereka juga telah bertumbuh lebih daripada sebelumnya. Oleh sebab mereka telah bertemu dengan Tuhan Yesus yang tak bangkit, mereka memperoleh iman yang sejati yang tidak takut akan kematian. Dengan iman seperti ini, mereka dapat melakukan mukjizat dan tanda-tanda dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Namun begitu, bukan semua daripada 12 murid itu menunjukkan kuasa Tuhan pada tahap yang sama. Ada antara mereka yang hanya menyembuhkan penyakit terlebih tidak memerlukan kelembahan. Walaupun Yesus telah memberikan kuasa kepada kesemua 12 murid ketika dia memilih mereka, mereka hanya dapat memperlihatkan kuasa itu setakat kelak mereka menurut keadilan. Saya akan menyambung penjelasan dalam khutbah yang akan datang. Marilah kita semua berdoa dan suara kedengaran sambil kita mengingat kembali ajaran kita terima pada hari ini.